dia dipanaskan. So, bila dipanaskan, suhu asid hidroklorik ini akan berubah. Aspek itu ulangi dengan suhu asid hidroklorik yang berbeza. Asid dipanaskan pada suhu 35, 40, 45 dan 50 seperti Raja 2. Maksudnya dia akan panaskan asid hidroklorik ini, kemudian bertindak balik dengan zinc tadi. Raja 3 menunjukkan jam randik untuk setiap eksperimen dan kamu dikehendaki untuk menyatakan nilai bacaan masa dinyatakan. Baik. Gambar raja yang pertama pada suhu bilik. Okey, siapa yang tak tahu suhu bilik tu range antara 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Jadi masa yang dicatatkan untuk tindak balas berlaku penghasilan bubble gas, kalau kamu tengok dekat sini, jam randik daripada 55, 56, 57, 58. Tak kena ke 58 tu. Dia tengah-tengah, dia antara tengah-tengah. Jadi jawapannya mestilah ada 1.58.5 darjah. Sorry. 58.5 saat. Bukan darjah Celsius. Gambar raja kedua. Gambar kedua pada suhu 35 darjah Celsius. Kamu lihat gambar raja. Yang ini kita ada 40, 41, 42, 43. So, masa yang dicatatkan ialah 43.0 saat. Untuk masa, pastikan kamu letak dia satu tempat perpuluhan. Gambar raja yang ketiga. Gambar raja yang ketiga, kita ada suhu 40 darjah Celsius. Kemudian masa yang dicatatkan 30, 31, 32. Dia tak kena tu. Dia tak kena tepat pada 33. So, yang ini kita letak 32.5 saat. Tak tepat lah. Mana tepat? Main saya besarkan. Tak tepat. Dia tak tepat. Dia CP dia tak kena. Jadi dia 32.5. Okey, seterusnya kita ada pada suhu 45 darjah Celsius. Kena nampak ni. Yang bacaan ni tepat. So, dia betul kena ada jarum. So, yang ini 19.0 saat. Dan yang terakhir pada suhu 50 darjah Celsius. Yang ini tepat. So, 5, 6, 7, 8. 8.0 saat. Okey, jelas Baik. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, ni laju je, dia tak susah. Sebab kita just tengok saja daripada gambar rajah dan catatkan masa. Masa, jarak, pastikan ada satu tempat perpuluhan. Kalau bacaan biuret, pastikan ada dua tempat perpuluhan. Baik. So, soalan A ni direkodkan masa yang diambil untuk mengumpul. So, kita catatkan masa. InsyaAllah kita akan dapat 3 markah ini berdasarkan gambar rajah atau pembacaan masa yang kita dah catatkan. Bina satu jadual dengan merekodkan masa yang diambil untuk 50 cm gas hidrogen di dalam eksperimen ini. Baik. So, anda diminta untuk membina jadual. So, dalam jadual kamu, pastikan kamu ada set eksperimen, suhu dan juga masa yang diambil. So, kita ada 5 set eksperimen. So, saya buat satu lakaran. Yang ini eksperimen. Yang ini suhu. Unitnya darjah Celsius. Yang ini adalah masa. Unitnya adalah saat. So, kita ada 4 set eksperimen. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3, 4 dan 5. Suhu bagi eksperimen 1 tadi 30, 3, tak. Saya letak 25 hingga 30.
Jadi kita ambil range 30 sebab kalau kita tengok dekat set yang kedua ni dia 35, 40, 45, 50. So kita isi dulu 50, Ambil yang lain boleh. 45. Ambil berapa tu? 27. 27. Boleh. Tetapi kalau kamu tengok dekat sini Anas, dia punya julat 35, 40, 45, 50. Kan tadi saya bagi tahu suhu bilik dia punya range di antara 25 hingga 30 darjah Celsius. Jadi untuk nampak cantik kita punya data ni, so kita ambillah 30 sebagai bacaan suhu bilik dia. Kamu boleh letak di 27. Kita nak nampak cantik. So 30, 35, 40, 45, 50. Okay, jelas Lepas tu kita ambilkan masa dia. Masa yang dicatatkan kita ambil lah. Kamu letakkan balik semua maklumat yang kamu dah tulis dekat atas ke dalam jadual ni tadi. Alright. So 3 markah insyaAllah berjaya dikumpul. Soalan yang seterusnya C. Untuk eksperimen ini kamu diminta untuk menyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, sebelum tu jangan lupa pin saya punya picture supaya kamu nampak benda ni. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan. So, pemboleh ubah yang dimanipulasikan yang kita ubah dalam set eksperimen ni adalah Suhu asid. Suhu asid. Ya, suhu asid hidroklorik. Okay, bagaimana kalau kita tulis suhu sahaja? Betul. Jawapannya tidak diterima kerana kamu meletakkan parameter sahaja tapi bahan tak ada. Tapi kalau kamu tulis suhu asid, betul. Okay, jelas Pemboleh ubah bergerak belas. Okey, sebelum tu saya terlupa nak bagi tahu. Kamu boleh dapatkan semua senarai pemboleh ubah ni daripada jadual ni sahaja. So, yang sini kita dah tahu dah. Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi sebab suhunya berbeza. Pemboleh ubah bergerak balas pula adalah masa. Masa yang diambil untuk mengumpul. Ya betul. Mana tadi ayat dia? Masa yang diambil untuk mengumpul 50. Masa yang diambil untuk mengumpul 50 cm gas hidrogen gas. Pada panjang sikit. Masa yang diambil untuk... Kalau letak kadar tindak balas. Kamu nak letak kadar tindak balas? Sekejap saya tulis sekejap Masa yang diambil untuk kumpul gas... Kalau kita tinggal 50 cm padu gas hidrogen. Okey, ini satu pilihan jawapan. Pilihan jawapan yang lain tadi ada kawan-kamu sebut kadar tindak balas. So, kadar tindak balas pun merupakan pemboleh ubah yang bergerak balas. Tetapi yang ini bukanlah ORV. Oh, nak masuk. Nak masuk? Sekejap. Dah? Okay. Duduk ramai-ramai tapi nak duduk sekali nak masuk. Sorry lah, tadi saya tak sempat. Masa korang masuk dekat kelas tadi, saya daripada pejabat. Saya nak rushing balik ke rumah, nak online. Tak sempat saya nak naik ke atas. Kelas bersih Bersih. Alhamdulillah. Tak ada korang tinggalkan apa-apa buku Nanti mama panggil saya pula. Orang bawa tu kan dia asal. Buku dekat kelas lama. Kelas lama tak apalah. Yang kelas baru, kelas kita sekarang ni, sebab kemungkinan bila kamu masuk nanti tahun depan, dalam tempoh 3 minggu, 4 minggu tu nanti, jadual kamu mungkin akan sama macam tahun lepas. Tapi ada tambahan sikit. Korang akan ada macam slot teknik menjawab rasanya kot. Macam tu lah lebih kurang. Tapi tak tahu lagi. Perbincangan masih lagi berjalan. Pemboleh ubah yang kita tetapkan dalam eksperimen ini adalah kamu ambil sahaja apa bahan ada dalam gambar rajah yang tak berubah. Kalau kita tengok dekat gambar rajah tadi, yang tak berubah, yang tetap kita sama gunakan adalah G-SAM serbuk zinc. Serbuk zinc hanya gunakan 2 gram bagi setiap set. So, kita jadikan sebagai dimalankan. Tak. Ingat, nak dapatkan pemboleh ubah, tengok gambar rajah. Cari apa yang sama. So, sini saya letak... Cikgu. Ya. Cikgu, kalau kepekatan ni balas tu kalau... Kalau kepekatan apa? asid hidroklorik. Asid. Betul.
Kalau kamu tulis isi padu asid. Betul. So, Asid. 3 je pilihan jawapan ni diterima. This zinc. Ya. Hello, dengar? Yang bergerak balas tu kan? Ya. Ya. Kalau Yang yang bergerak bergerak- balas tu, Ya. bacaan jam randik boleh? Bacaan jam randik diterima. Bacaan Okey. randik. Bacaan jam randik, masa yang diambil ataupun kadar tindak balas. Tapi kadar tindak balas ni bukanlah ORV ORV ni observable. So kadar tindak balas ni pun boleh ubah bergerak balas yang tersirat. Yang ini kita tak boleh gunakan dia di dalam definisi secara operasi. Izzati ingat pun boleh ubah yang bergerak balas yang tak nampak, kita tak boleh jadikan dia sebagai definisi secara operasi. Okey, sekejap lagi ada soalan definisi secara operasi. Kita tengok soalan seterusnya iaitu soalan hipotesis. Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Untuk memudahkan kamu untuk menjawab soalan hipotesis, pastikan dalam hipotesis kamu ada MV, ada V. Ada yang boleh ubah manipulasi, ada yang boleh ubah bergerak balas. Jadi, cadangan jawapan saya mudah saja. Sama ada kamu nak gunakan jika maka ataupun kamu nak gunakan semakin. Baik. Jika MV maka RV, semakin MV semakin RV. Jadi MV kita dan RV kita berada pada soalan yang di atas tadi. So MV kita adalah suhu, perubahan suhu. Jika suhu meningkat, tapi kamu kena mention. Kamu tak boleh mention suhu saja, kamu kena mention suhu asid hidroklorik. Jika suhu asid hidroklorik meningkat, maka masa yang diambil untuk mengumpul 50 cm padu gas hidrogen singkat ke lambat? Singkat. Singkat. Masa dia semakin singkat. Macam mana kita tahu singkat? Daripada jadual ni tadi. Daripada jadual yang kita buat tadi, lagi tinggi suhu, masa dia lagi singkat. Baik. Itu satu contoh jawapan. Saya ulang balik Jika suhu asid hidroklorik meningkat, maka masa yang diambil untuk mengumpul 50 cm padu gas hidrogen semakin singkat, semakin cepat. Ataupun kamu nak guna ayat semakin pun boleh. Semakin tinggi suhu asid hidroklorik, semakin singkat masa yang diambil untuk mengumpul 50 cm padu gas hidrogen. Baik, bagaimana kalau kita letak hipotesis yang bukan ORV? Contoh, jika suhu asid hidroklorik meningkat, maka kadar tindak balas tinggi ke rendah? Tinggi. Kadar tindak balas dia tinggi. Itu kita nak letak. Kalau kita nak letak kadar tindak balas lah. Kalau kamu nak letak ORV pun boleh. ORV kita adalah masa yang anda ambil untuk mengumpulkan gas hidrogen ataupun bacaan jam randik semakin singkat. Okey, jelas hipotesis? Semakin. Kalau Sudah. suhu berbeza tu, Itu kurang tepat. Dia akan dapat 2 markah sebab dia tak fix data. Jika suhu berbeza, maka tindak balas dia tak boleh, dia tak kena. Dia jawapan dia betul tapi tak tepat. So mungkin dalam julat 3 markah tu dia mungkin akan dapat 2 ataupun dapat 1. Kalau boleh cuba elakkan. Kita kena mention spesifik. jadilah. Jangan jadilah. Kita mesti ambil seberapa banyak markah yang boleh. Okey. E soalan tanya, nyatakan pemerhatian di dalam eksperimen ini. Nyatakan pemerhatian. Gelembung gas tidak berwarna terhasil. Gelembung gas tidak berwarna terhasil. Gelembung gas tidak berwarna terhasil. So ini adalah pemerhatian yang kita nampak. Pastikan setiap kali nak nyatakan jawapan dalam pemerhatian, kamu tengok dalam gambar rajah. Dalam gambar rajah ni kita akan nampak gelembung gas yang tidak berwarna. Jadi, itu adalah jawapan untuk pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian, nyatakan inference. Okey, soalan F dia relate dengan E. Soalan F dia relate dengan E. Baik. Jadi, apakah inference kita?
Gas hidrogen terbebas. Gas hidrogen terbebas. Gas hidrogen terbebas. Ada contoh jawapan lain? Ada cadangan? Inference, kamu nyatakan dekat atas. Ada gelembung gas lah. Kenapa? Zinc. Betul. Zinc apa? Zinc menyesarkan. Ceritanya kamu kena lengkapkan ayat ni. Gas hidrogen terbebas apabila zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. Baik. Ini adalah jawapan lengkap. Tadi jawapan yang kamu bagi Ganas, kamu tulis gas hidrogen terbebas sahaja. Okey, kalau kamu perasan, kenapa dia bagi ruang jawapan yang terlalu banyak. Jadi kamu kena mention sedetail-detailnya. Gelembung gas yang terhasil tadi adalah gas hidrogen yang terbebas apabila zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. So jawapan tu kena lengkap. Baru kita akan dapat full 3 markah. Kalau kita kata gas hidrogen terbebas tadi, kita mungkin akan dapat 2 markah sahaja kerana tidak lengkap. Okey. Kita pergi kepada soalan G. Nyatakan hubungan di antara suhu asid hidroklorik dengan masa yang diambil. Kamu kena kaitkan kelas suhu dengan masa. So daripada gambar rajah ataupun daripada jadual tadi, kita dah ada bunyi bertukang tu. Siapa tu? Ni mesti kat rumah Anas. Baik. Betul lah tu. Hubungan antara suhu asid hidroklorik dengan masa yang diambil untuk mengumpul gas hidrogen. Tadi yang dah masuk. Sekejap. Zikri. Selamat datang Zikri. Laju ke line Zikri? First time Zikri masuk ni. Baik, tadi Anas kata semakin berkurang. Kita kena relatekan, masukkan suhu dan juga masa. So, suhu, semakin tinggi suhu asid hidroklorik, semakin kurang masa yang diambil. Sorry saya buat dalam short form. Semakin tinggi suhu, semakin kurang masa yang diambil untuk mengumpul gas hidrogen. Relatekan jawapan kamu semakin tinggi ataupun rendah daripada pernyataan yang dia bagi ni. Dia kata dekat sini asid hidroklorik dengan masa. So dua benda ni kena ada dalam jawapan kamu. So baru kamu dapat 3 markah. Okey, sekarang berikan tumpuan penuh kepada soalan H. Soalan H ni pasti akan ada dan susah untuk dijawab. Nyatakan definisi secara operasi kadar tindak balas yang lebih tinggi. So, saya highlightkan dekat sini. Soalan minta definisi secara operasi kadar tindak balas yang lebih tinggi. Nak jawab soalan ini, kamu kena rujuk pada jadual yang kita bina tadi. Jadual yang kita bina tadi, masa tadi saya tak tulis pula. Jadual yang kita bina tadi, masa dia semakin singkat. Kat sini saya 8.0 tadi kot. Betul, 8.19. Okey, kita ambillah dulu. Okey, daripada jadual yang kita bina tadi, daripada set 1 hingga set 5, suhu semakin meningkat, masa semakin singkat. Bermakna kadar tindak balas dia daripada rendah menjadi tinggi, semakin tinggi. Kadar tindak balas semakin tinggi. Jadi, dia nak definisi secara operasi kadar tindak balas yang lebih tinggi. Kamu kena mention dalam ke-5 set eksperimen ni, hanya perlu mention set yang ke-5 sahaja. Jelas Set yang ke-5 sahaja. Sebab dia kata kadar tindak balas yang tinggi. Dalam 5 set ni, set yang ke-5 merupakan kadar tindak balas yang tertinggi. Sebab suhu dia tinggi, masa dia cepat. Kadar tindak balas dia tinggi. Baik. So, kita kena definisi secara operasi bagi set yang ke-5. Itu maksud soalan ni. Soalan ni diminta kita kena buat definisi secara operasi bagi set yang ke-5. Jadi, mulakan ayat kamu dengan
yang ini. Kadar tindak balas yang tinggi, kadar tindak balas yang lebih tinggi adalah, baik, untuk menjawab soalan definisi secara operasi, pastikan kelas kamu tulis apa yang kamu buat dan apa yang kamu nampak. Apa yang kamu buat dan apa yang kamu nampak. Kadar tindak balas yang lebih tinggi adalah apa yang kamu buat. So, kita tengok balik lah. Kita nak tengok dekat mana kelas? Kita nak tengok dekat statement. Statement kita tadi, ni lah. Apabila 2 gram serbuk zinc, yang ni tadi. Apabila 2 gram serbuk zinc ditambahkan kepada 100 cm padu asid hidroklorik berkepekatan 0.2 mol desimeter padu pada suhu bilik. Jangan tulis suhu bilik sebab kita ambil set yang kelima. Set yang kelima tadi pada suhu berapa? Set yang kelima tadi adalah pada suhu 50 darjah Celsius. Yang itu kamu kena mention balik. Jadi, dalam jawapan kamu harus ada suhu 50 darjah Celsius. Baik, kita tulis sini. Kadar tindak balas yang lebih tinggi adalah apabila 5 gram serbuk zinc 2 gram. 2 gram serbuk zinc dimasukkan ke dalam, tulisan comot. Berapa tadi asid hidroklorik? 100 cm padu asid hidroklorik berkepekatan 0.2 mol desimeter padu pada suhu 50 darjah Celsius. Yang itu apa yang kamu buat. Setelah apa yang kamu buat, kamu akan nampak apa yang hasilnya. So, hasilnya adalah, apa yang kamu nampak ni adalah pemboleh ubah bergerak balas observable, ORV. Jadi, kita nampak gelembung gas terhasil. Nampak gelembung. Ya, itu yang kita tulis. Tapi Kalau sebelum, letak tempoh yang betul, itu jawapannya tadi tu. Mana tadi? ORV tadi. Itu tulisannya, kadar balas yang lebih tinggi adalah apabila 2 gram serbuk zinc dimasukkan ke dalam 100 cm padu asid hidroklorik berkepekatan 0.2 mol desimeter padu pada suhu 50. Masa yang diambil, ni saya ambil terus daripada pemboleh ubah bergerak balas tadi, untuk 50 cm padu gas hidrogen terhasil ataupun terbentuk adalah singkat. Okey. Ini jawapan dia. Kadar tindak balas yang lebih tinggi adalah, tulis apa yang kamu buat. Apabila 2 gram serbuk zinc dimasukkan ke dalam 100 cm padu asid hidroklorik pada suhu 50, masa yang diambil untuk 50 cm padu gas hidrogen terhasil adalah singkat. Ada jawapan lain? Kalau singkat ke sama kan? Singkat sama. Cepat sama. Ataupun kamu tulis dekat sini, gelembung gas yang terhasil adalah masa yang diambil untuk gelembung gas hidrogen terhasil adalah singkat. Perkataan singkat tu kena ada. ORV kamu kena jelas. Kita tak boleh tulis cikgu tak ada kepekatan salah ke? tak ada kepekatan, tak ada masalah. Janji ada bahan. Ada bahan. Yang ini saya ambil je daripada penyataan tu supaya tak ada hilang markah, takut tinggal. Saya ambil balik penyataan tu, cuma saya ubah. Mana yang saya ubah adalah pada suhu bilik kat atas tadi tu saya ubah pada suhu 50 darjah Celsius. Kemudian yang ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Baik, ada soalan? Kena mention ke suhu berapa? Kena mention suhu berapa sebab dia kata kadar tindak balas yang tinggi. So, kita ada 5 set tadi. So, antara 5 set tu, kita ambil set yang kelima. Set yang suhu yang tertinggi. Dekat situlah
kamu akan hilang markah kalau kamu tak mention suhu yang tertinggi. Sebab suhu yang tertinggi tadilah kadar tindak balas dia tinggi. Kalau cakap lebih tinggi Ya. suhu lebih tinggi. Oh, kamu tak mention suhu secara spesifik. Kamu tulis suhu lebih tinggi saja. Betul? Boleh? Boleh. Boleh. Tapi seeloknya letakkan nilai dia. Sebab kita nak tahu, dia tanya kadar tindak balas yang lebih tinggi. Sebab apa yang kita, kan dia tulis sini kan, definisi secara operasi, apa yang kamu buat. Bila apa yang kamu buat, set yang tertinggi adalah set kelima pada suhu 50 darjah Celsius. Suhaila, Sarwani, and the gang, koma kat mana tu? Rumah siapa? Ada kat kelas. Kelas. Kat kelas? Oh, ya ke? Saya ingat dah balik dah. Tadi Fairuz ada ke? Oh, okey. Tak Cikgu nak apa. main TikTok. Tak dengar? Nak Apa main dia? TikTok. TikTok. Apa cikgu? Sekejap. Nak main sekejap lagi. Ramalkan masa yang diambil untuk mengumpulkan 50 cm padu gas hidrogen jika suhunya adalah 55. Tadi suhu yang tertinggi kita ada 50. Jadi sekarang kamu kena ramalkan. 50 tadi masa yang diambil hanyalah 8.0 saat. Jadi dalam jawapan kamu, ramalan kamu, dia mestilah kurang daripada 8 saat. Kamu nak letak berapa saat? 5, 3 pendek sikit. 3 boleh lah. 6, 7. 5. Okay, ni lah nombor yang real. 5. So, 7/9. julatnya pastikan. Okay. Pastikan jawapan kamu mesti ada satu tempat perpuluhan. Terima kasih. Tadi dia kata apa? 7.9 kan? Okay. Ni terima. Tapi kalau nombor ni, pastikan kamu ada letak satu tempat perpuluhan. 3.0, 6.0, 7.0, 5.0. Yang ini macam mana nak tahu cikgu? Kenapa kena letak nombor tempat perpuluhan? Kita merujuk kepada bacaan data yang kita dapatkan dekat atas tadi. Soalan yang pertama tadi. Itu kunci dia. Kalau sini ada 2 tempat perpuluhan, soalan bila dia tanya ramalan, pastikan kamu letak 2 tempat perpuluhan. Kalau dia yang atas tadi 1 tempat perpuluhan, bawah pun kamu mesti letak 1 tempat perpuluhan. Kalau kamu tak letak 1 tempat perpuluhan tu, hilanglah 3, dapatlah 2. Hilang boleh layu. Kalau Ya. dari Kalau kalau dari awal tak ada tempat perpuluhan. tak dapat. Kalau Maksudnya yang jadual tadi semua salah lah. Sekejap, saya cek sekejap. Salah kosong. Salah. Bahaya, kosong. Mungkin 1. Sebab nilainya betul. Tapi tak ada tempat perpuluhan. So, mungkin dapat 1 markah saja. Tapi sayanglah 1 markah je. Jadi, untuk mengelakkan keadaan tersebut berlaku, dalam kertas 3, ingat dalam kertas 3, kalau kamu nampak burette, dia mesti ada 2 tempat perpuluhan. Kalau kamu nampak silinder penyukat ataupun panjang ataupun masa, dia mesti ada 1 tempat perpuluhan ataupun voltmeter lagi 1. Bacaan voltmeter. So, pastikan kamu kena ada tempat perpuluhan. Biasanya dalam soalan dia akan tanya. Kalau dia tak tanya, kamu kena tulislah. Okay? Jangan hilang di situ. Baik, kita pergi kepada soalan J. Okay, soalan J dia minta kita buat pengkelasan jadual. Kita ada cuprum, kita ada magnesium, kita ada zinc, kita ada plumbum, kita ada argentum. Kemudian soalan minta kelaskan logam yang bertindak balas dengan asid hidroklorik untuk menghasilkan gas hidrogen yang malar untuk seperti ini dan logam tidak boleh. Ayat ni lengkap. Maksudnya dalam jadual kamu kita kena bina jadual ada 2 kolom logam yang boleh bertindak balas dengan asid hidroklorik dan logam tak boleh. So sini kita tulislah logam yang boleh bertindak balas. Ni kamu lengkapkan jawapan kamu yang boleh bertindak balas
Yang ini pula logam yang tidak boleh. Macam mana kita nak tentukan ni? Dekat sini lah yang kita kena ingat tu, siri kereaktifan logam. Kalau nak kahwin, mesti ada, ya kahwin. Patilah. Kalau nak kahwin ke, semua tak boleh kahwin lagi ke? Maaf, iklan. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah. Supaya perkahwinan Hisham cukup aman. Oh, tak muat. Aurum, emas. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Hisham cukup aman. Okey, di antara zinc ni tadi, kita ada karbon dan hidrogen. Jadi tindak balas kita ada asid hidroklorik ni tadi, H. Jadi logam yang boleh bertindak balas dengan asid hidroklorik adalah logam yang lebih reaktif. Jadi logam yang kita ada dekat sini, kita ada, saya highlightkan dulu Kita ada cuprum dalam jadual magnesium, kita ada zinc, kita ada plumbum, kita ada argentum. Jadi yang di bawah H ni tadi adalah logam yang tak boleh tindak balas. Tak boleh, dia tak reaktif. So kita tulis baliklah. Plumbum, cuprum, argentum. Manakala logam yang boleh tindak balas tadi yang berada di atas H, zinc dan juga magnesium. Baik, itulah cara bagaimana kita untuk kenal pasti logam yang boleh bertindak balas dan logam yang tidak boleh bertindak balas. Kalau geng surau dia ada benda lain ni. Geng surau saja yang tahu. Ni, akronim ni. Atib tahu tu. Ya, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Yang kawan-kawan dekat sekolah tu, kamu jangan sepahkan kelas pula. Tak, cikgu. Bagus, alhamdulillah. Baik, Bagus. sekarang ni mari kita fokus pada soalan yang kedua. Okey, cepat sebelah saya ni. Soalan yang kedua ni soalan tentang sel kimia. Perbualan di antara dua pelajar ditunjukkan seperti rajah 3 di bawah. Mereka membincangkan sel kimia yang telah mereka lakukan di makmal. Cikgu dia cakap, kita highlightkan. Semua mesti highlight. Pastikan korang bawa highlighter. Magnesium dengan cuprum dalam cuprum 2 sulfat memberikan nilai 2.2 voltan. Lepas tu anak murid dia cakap, kita cuba lagi cikgu dengan zinc, stannum dan plumbum. Baik, so ini adalah bahan yang kita kena guna pakai dalam proses penceritaan eksperimen nanti. Merujuk kepada rajah di atas, kamu diminta rancang satu eksperimen untuk mengkaji kesan kedudukan logam yang berlainan dalam siri elektrokimia kepada voltan yang dihasilkan. Okey, dalam penyataan ni saja ada macam-macam jawapan kita boleh dapat dekat sini. Satu, penyataan masalah. Lepas tu kita ada pemboleh ubah. Hipotesis pun kita dah dapat dalam tu. Okey, tapi sebelum kita pergi jawab soalan, saya nak kamu conteng lagi sekali siri elektrokimia. Yang kita tulis dekat atas tadi tu, yang atas ni tadi kelas, ini adalah siri keaktifan logam. Yang bawah ni pula ada siri elektrokimia. Nampak sama tapi beza. Beza dekat mana? Beza dekat ni, karbon dengan H ni tadi. Baik, kita tulis lagi sekali semula siri keaktifan logam. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Hisham cukup aman. Lepas tu, tengok sini kita ambil bahan ataupun logam yang kita guna pakai yang dinyatakan oleh pelajar dengan cikgu ni tadi.
yang dinyatakan oleh pelajar dengan cikgu ni tadi, dia ada gunakan magnesium, dia ada gunakan kuprum. Magnesium dengan kuprum. Maksudnya magnesium dengan kuprum ni dia jadi elektrod, dia jadikan elektrod. Magnesium dengan kuprum. Okey, jarak di antara magnesium dengan kuprum ni, menghasilkan nilai voltan sebanyak 2.2 volt. Lepas tu anak murid dia cakap lagi, cikgu, kita cuba dengan zinc, stannum dan plumbum. So, saya gunakan pen lain. Ini kita tak jawab lagi. Ini daripada statement dulu. Saya highlightkan zinc. Zinc berada di sini. Tapi nak pairing dengan siapa? Di sini penting nak kena tahu. Kelas, macam mana kita nak tahu pasangan logam yang berikutnya? Dekat sini, elektrolit yang digunakan adalah kuprum 2 sulfat. Okey, saya lukis dia punya formula kimia. Kuprum 2 sulfat, CuSO4. So, Cu. Maksudnya yang kita tetapkan, logam yang kita tetapkan satu pasangan yang sebelah tu adalah logam kuprum, kepinggan kuprum. Jadi, zinc akan pairing dengan kuprum juga. So, saya tulis kat sini. Sini jarak dia. So, jarak antara zinc dengan kuprum ni lebih pendek berbanding magnesium dengan kuprum tadi. Saya letaklah sini nilai dia X. Kemudian, ambil lagi logam lain. Kita ada logam stannum. Stannum berada di sini, Sn. Stannum dengan kuprum. Stannum dan kuprum. Saya keluarkan itu. Jarak dia lagi pendek berbanding zinc tadi. So, saya tulis ini sebagai Y. Dan akhir sekali kita ada plumbum. Plumbum. Okey, saya kena jambu. Plumbum. Kita jarak dia lagi ringkas. Kita letak Z. So, inilah maksudnya. Dalam siri elektrokimia yang kita bina ni, yang saya lukis ni, dah menjawab persoalan kepada eksperimen apa yang kita nak buat. Eksperimen yang kita nak buat adalah sel kimia. Ingat dalam bab elektrokimia ada dua sel. Sel elektrolisis dengan sel kimia. Yang kita nak bina sekarang adalah sel elektrokimia. Cikgu tak ingatlah lukisan. Tak ada masalah. Alamak. Ya, tu. Dah lukis lah. Ini lah lukisan yang korang kena buat. Sel kimia. Ini dia. Kalau tak nampak, tengok dalam soft copy yang saya sediakan. Kecil Kecil, tak nampak. Itulah, dia macam sel elektrolisis, tapi gantikan sel kering ataupun bateri dengan voltmeter. Sebab kat sini dia menghasilkan bacaan voltmeter. So, kita dah buat lakaran ataupun apa benda yang kita patut buat. Jadi, sekarang ni, berbalik pada soalan, kamu diminta menjalankan eksperimen atau merancang satu eksperimen berdasarkan aspek-aspek penyataan masalah, pemboleh ubah, hipotesis, senarai bahan dan radas, prosedur eksperimen serta penjadualan data. Okey, sekejap saya buka saya punya whiteboard. Baik. Dekat sini lah kamu kena sentiasa buat. Tu kata test pad mesti merangkumi semua aspek-aspek yang berikut. Dan pastikan lambatnya pula. Okey. Yang pertama tadi kita ada penyataan masalah. So apa masalah kita kat sini? Masalah kita biasanya mulakan ayat kamu dengan apakah lah ataupun bagaimana. Apakah kesan kedudukan bla 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 bla. Apakah kesan kedudukan bla 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 bla. Itulah jawapan dia. Bla. Itulah jawapan dia. Mana kita dapat daripada statement ni tadi. Tinggal tambah saja apakah. Apakah kesan, ambil di sini tadi. Apakah kesan kedudukan logam yang berlainan dalam siri elektrokimia kepada voltan yang dihasilkan. So, itu adalah jawapan bagi pemboleh ubah pula. Itu adalah jawapan kita bagi penyataan masalah. So, saya tulis kat sini.
Apakah kesan kedudukan logam dalam siri elektrokimia, saya tulis short form kepada nilai voltan yang dihasilkan. Baik, ini adalah jawapan untuk penyataan masalah. Ada siapa ada masalah? Kalau tak ada masalah, kita terus ke soalan. Seterusnya soalan minta pemboleh ubah. Tak biasa pakai sana. Whiteboard. Turun conteng kat sini je lah. Pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah yang kamu kena mention di sini. So, 3 pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Baik kelas. So kita ada 3 contoh pemboleh 3 contoh bukan 3 bentuk pemboleh ubah. Macam mana kita nak dapatkan pemboleh ubah? So kita patah balik dekat atas yang kita dah contoh-contoh tadi dengan penyataan cikgu dengan anak muridnya tadi. Pemboleh ubah yang dimalarkan adalah jenis elektrolit. Sebab jenis elektrolit yang kita gunakan adalah kuprum sulfat sahaja. Mana saya dapat? Dekat dalam penyataan cikgu ni tadi. Sama ada kamu tulis isi padu kuprum sulfat ataupun kepekatan kuprum sulfat ataupun kamu nak tulis jenis elektrolit. So ada 3 contoh jawapan yang kamu boleh tulis. Saya ambil jenis elektrolit. Sebab kita gunakan satu bahan saja iaitu kuprum sulfat. So saya tulis itulah jenis elektrolit. Itu yang tetap. Yang bergerak balas adalah nilai voltan. Sebab ada di dalam statement ni tadi. Nilai voltan. So saya tulis kat sini bacaan voltmeter ataupun nilai voltan. Baik, seterusnya. Voltan yang dihasilkan. Voltan yang dihasilkan pun boleh. Kemudian seterusnya pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah jenis pasangan logam. Kedudukan logam tu. Kedudukan logam diterima. Jenis elektrod logam. Jenis elektrod logam diterima. Ataupun kamu tulis kat sini, pasangan logam kuprum pun diterima. Sebab logam kuprum kita tetapkan, kita tak ubah. Okey, selesai dekat pemboleh ubah. Kita pergi kepada hipotesis. So, hipotesis dia akan relate dengan penyataan masalah kita tadi. Secara logik, secara teori kamu dah belajar dah. Lagi jauh kedudukan pasangan logam tu, contoh dekat sini kita ada bacaan magnesium saja. Magnesium dengan kuprum. Mg dengan Cu bacaannya 2.2. Jadi secara teori kita boleh katakan zinc dengan kuprum bacaan X dia akan lebih kurang daripada 2.2. Kalau Y ni tadi, stannum dengan kuprum bacaannya akan kurang lagi berbanding X. Manakala plumbum dengan kuprum, Z ni tadi bacaannya lebih kurang daripada X, Y dan 2.2 ni tadi. Jadi bermaksud hipotesis yang kita boleh bina, semakin jauh jarak kedudukan logam dalam siri elektrokimia, saya ulang semakin jauh jarak pasangan logam dalam siri elektrokimia, semakin Tinggi. Tambah. tinggi. Semakin tinggi nilai voltan. Itu adalah hipotesis kita. Dapat Saya tak nak tulis malas pula nak menulis. Tak boleh. Mana boleh malas. Jika kalau nak mulakan ayatnya jika pun boleh lah. Guna ayat semakin pun tak ada masalah. Semakin jauh jarak logam ataupun jarak pasangan logam dalam siri CS ataupun dalam siri elektrokimia, semakin tinggi nilai voltan. Semakin tinggi bacaan voltmeter. So, itulah contoh jawapan. Baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya iaitu senarai bahan dan radas. Baik. Okey, apakah bahan yang kita nak gunakan? Bahan yang kita nak gunakan di sini banyak. So, saya tulis dulu bahan radas. Bahan adalah
elektrolit, logam, kertas pasir. Kenapa kita kena guna kertas pasir? Yang ini untung. Kalau kamu dah pernah buat eksperimen ni sewaktu tingkatan 4, tak ada masalah. Kamu akan ingat dan kamu boleh tulis. Ada buat tak? Tak buat. Tak Tak apa. buat. Tak buat, kita kena ingat lah. So, bahan yang kita akan gunakan dekat sini, logam. Tulis lah. Kepingan logam. Biasanya kepingan logam lah. Logam kuprum, magnesium tadi kan? Magnesium. Kita tadi. Zinc. Stannum. Plumbum. Cikgu kalau tak satu lagi aluminium, boleh ke? Tambah aluminium. Kamu tambah aluminium. Tapi tak. Apa yang nak tambah? Kenapa nak tambah? Sebab kat sini dia kata cuba lagi dengan zinc. Dia tak ada masalah. Kalau Izzati, kalau kamu letak sini aluminium kan, kamu tambah aluminium. Tapi ada satu bahan dekat sini kamu tak mention. Tu masalah. Dia tak ada masalah kamu nak tambah dengan aluminium, tetapi pastikan zinc, stannum dan plumbum ni tadi ada dalam bahan kamu. Jelas Jelas. Okay. So itu itu adalah bahan yang kita perlukan. Ni semua kepingan logam. Lepas tu kita perlukan apa lagi? Kita perlukan kertas pasir. Sebab apa kita perlukan kertas pasir? Untuk membersihkan kepingan-kepingan logam tu tadi. Nak gosok. Nak gosok. Kita nak gosok. Baik. So bahan kita dah lengkap. Wayar. Wayar penyambung. Betul. Wayar penyambung. Bika radas. Apa? Mesin. Voltmeter. Voltmeter kita tak ada. Kalau tak ada voltmeter macam mana nak buat bacaan? Okey, itu adalah bahan. Seterusnya radas. Radas kita akan perlukan bika. Lagi kita perlukan Voltmeter bukan radas ke cikgu? terbalik. Silap. Voltmeter ni duduk dalam radas. Saya Apa radas kan? Wayar pun. mana? Wayar radas ke? Wayar radas. Wayar penyambung. Kertas pasir bahan. Larutan kubur. Dia macam ni. Radas mesti kena ada dalam makmal. Ya, kita susah nak jumpa dekat luar. Tapi kalau bahan ni, kadang-kadang kita boleh jumpa benda tu kat luar. Kertas pasir kita boleh jumpa dekat dalam bengkel KH. Jadi sebab tu saya letak bahan tu dekat kertas pasir dekat bahan. Okey, so bika wayar penyambung. Voltmeter. Okey, apa lagi? Kita tertinggal satu lagi bahan. Elektrolit. Larutan. Larutan tu dekat bahan. Larutan kuprum sulfat. Mana saya dapat baca larutan kuprum sulfat ni? Daripada penyataan cikgu tu tadi. Cikgu cakap. Cikgu atas tu cakap. So, semua bahan radas kita dah lengkap dekat sini. Next, kita pergi kepada pembinaan prosedur eksperimen. Okey, untuk menjawab, saya tuntut kat sini lah pula. Sorry. Untuk menjawab prosedur, saya galakkan kamu lukis dan tulis. So, sekarang ni mari kita lukis dia punya set eksperimen. Set eksperimen kita tadi, kita ada voltmeter, kita ada wayar penyambung yang akan disambungkan dengan kepingan logam. Kepingan logam, pasangan logam yang pertama yang kita akan gunakan adalah, nanti dulu kita lukis dulu, siap. Lepas tu akan dicelup di dalam bika yang mengandungi elektrolit. So, lengkap dah lukisan saya. Tak lengkap lagi selagi kamu tak labelkan. So, ini adalah voltmeter. Ya, ini adalah wayar penyambung. Ya, ini adalah elektrolit. Kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat. Baik. Dekat sini yang penting. Patah balik dekat bahan tadi. Tinggal. Larutan kuprum sulfat tadi, kita perlu nyatakan dia punya kepekatan.
So, letak saja apa-apa nilai, tetapi jangan pekat sangatlah. Sebab kalau larutan elektrolit kamu ni pekat, faktor kepekatan pula akan memainkan peranan. Jadi dekat sini kita letaklah kepekatannya 0.5 sahaja. Ataupun kalau mau letak 1.0, tak ada masalah. So sini saya Kalau tulis pekat dah berapa itu? Lebih daripada 2. Okey. Tak ada salah lah. Tak lengkap. Akan ada hilang markah sikit-sikit. Kita tak nak hilang. Senang cerita macam ni. Bila dalam kertas 3, bila kamu ada gunakan apa-apa jenis larutan, pastikan dia ada kepekatan dia. Tapi kenapa cikgu tak letak dia punya isi padu? Sebab itu bergantung pada jenis bikar yang kita gunakan lah. Sebab isi padu tak memainkan peranan ataupun bukan dalam faktor pemilihan ion untuk dinyah cas. Kalau kamu ingat, ada 3 faktor. Faktor elektrod, faktor kepekatan elektrolit dengan lagi satu, Allahuakbar, kedudukan dalam siri elektrokimia. Cek balik dalam form 4 punya syllabus. Sekarang kita patah balik pada kita punya lukisan. So, larutan kupron sulfat kita dah ada, wayar kita dah ada, voltmeter kita dah ada. So, pasangan logam yang pertama, ambil yang ayat cikgu tu tadi. Kita ada magnesium, kita ada kuprum. Kepingan magnesium dan kepingan kuprum. So, lengkaplah lukisan saya. So, sebenarnya daripada lukisan ni saja kita dah boleh dapat markah. Tetapi itu kita tak nak. Oh, lagi satu tertinggal. Pastikan bila kamu lukis dalam kertas 3 larutan, kamu kena ada ni dash-dash ni. Untuk menunjukkan itu adalah larutan, bukannya leburan. Baik, selepas kamu lukis, barulah kamu tulis. Step yang pertama, apa nak tulis kat sini? Masukkan 500. Bersihkan apa tu? Dengan kertas pasir. Bersihkan apa? Elektron. Logam. Bersihkan kepingan logam. Logam. Tapi ayat pertama saya masukkan dulu ni lah. Masukkan 500 cm padu larutan kuprum sulfat ke dalam bikar. Ayat nombor 2 tadi, kita boleh guna ayat izati tadi. Bersihkan kepingan kuprum dan magnesium menggunakan kertas pasir. Okey. Nombor 3. Apa lagi nak buat? Celup. Sebelum celup, kita sambungkan dengan wayar. Sambung kepingan kuprum dan magnesium dengan wayar penyambung. Sorry tulisan comot. Step yang keempat, setelah kita sambungkan wayar penyambung, baru kita celup. Celup ataupun rendam kepingan kuprum dan magnesium tadi ke dalam bikar yang mengandungi larutan kuprum sulfat tadi. Okey, itu step yang keempat. Step yang kelima. Kalau kamu tengok dalam buku, dia akan ada satu step ni. Tentukan elektrod. Bukan elektrod. Tentukan Terminal. Terminal. Tentukan terminal negatif. Ini step ni ada dalam eksperimen kita. Memang kita kena tentukan terminal negatif. Kenapa kita kena tentukan terminal negatif? Sebab kita nak tahu logam mana yang akan dinyah cas. Adakah kuprum ataupun magnesium.
Okey, barulah kita pergi pada step yang ke-6. Letak air. Ya, kena letak. Nanti saya akan bagi reason kenapa kita letak. Bacaan voltmeter direkodkan. Step yang ke-7. Ulang eksperimen dengan menggunakan logam zinc ulang eksperimen dengan menggunakan atau menggantikan logam magnesium. Kita gantikan logam magnesium tadi dengan zinc, stannum, plumbum. Baik. So lengkap kita punya prosedur. Yang pertama, kita masukkan 500 cm padu larutan kupron sulfat ke dalam bika. Yang kedua, kita bersihkan kepingan kupron dengan magnesium menggunakan kertas pasir. Yang ketiga, kita sambung kepingan kupron dan magnesium tadi dengan wire penyambung. Yang keempat, kita celupkan kepingan logam tadi ke dalam bika. Step yang kelima. Ini yang tadi yang penting. Tentukan tentukan terminal negatif. Kenapa kita kena tentukan terminal negatif? Mana lukisan saya tadi? Terus tengok sini tadi lah. Nak tahu tukar yang mana? Ya, kita nak tahu. Kita nak tahu kita nak tahu logam yang mana yang akan bertindak balas. So dekat sini kita ambil satu contoh yang pertama ya. Set yang pertama tadi kita gunakan magnesium dengan juga kuprum. So magnesium dengan kuprum, logam yang berada di atas kedudukannya dalam siri elektrokimia, dia lebih elektropositif dan dia akan mudah untuk dinyah cas. Maksudnya dia akan menjadi ion dengan mudah. Elektropositif, dia lebih elektropositif, dia kaya, dia boleh dermakan elektron. So lagi atas kedudukannya dalam ECS, dia akan bertindak sebagai terminal negatif. Saya ulang lagi sekali So dalam kes yang pertama kita ada magnesium, kita ada kuprum. Yang berada di atas kedudukannya dalam siri ECS ni adalah magnesium. Magnesium lebih elektropositif. Jadi dia akan menjadi terminal negatif. Terminal negatif lah. So kuprum akan jadi terminal positif. So dalam lukisan kita ni tadi, kita ada magnesium, kita ada kuprum. So magnesium lebih elektropositif dalam kedudukan dia. So dia akan jadi terminal negatif. Yang ini akan jadi terminal positif. Itu maksudnya. Boleh Boleh. Alright. So selesai kita punya prosedur dan kaedah. Dan kita pergi pada bahagian yang akhir sekali, iaitu penjadualan data. Untuk lebih lanjut, sila semak dalam buku tingkatan 4 macam mana eksperimen ini dijalankan. Baik, dalam penjadualan data, pastikan kamu ada jenis logam ataupun jenis pasangan logam. Lepas tu sini, kenapa tak ada 3 kolom? Sebab sini kita nak letak terminal negatif. Dan kolom yang terakhir, bacaan voltmeter. Jenis logam, terminal negatif dengan bacaan voltmeter. So, ini jadual yang lengkap. Kalau tak ada terminal negatif ni, jadual tu kurang lengkap. Tak ada masalah, janji kamu bina jadual sebab kita ada 17 markah dekat sini. Okey, jenis pasangan logam. So, sini saya tulis dululah. Sini saya ada magnesium dan juga kuprum. Lepas tu saya ada zinc dengan kuprum. Lepas tu saya ada stannum dengan kuprum. Lepas tu yang terakhir saya ada plumbum dengan kuprum. Kemudian terminal negatif. Di antara magnesium dengan kuprum, yang duduk di atas adalah magnesium. So terminal negatifnya adalah magnesium lah. Yang ini terminal negatif pun zinc lah. Semuanya dekat atas rasanya. Ya, semuanya akan berada di atas. Zinc,
Sternum, lambung. Kamu nak tak tulis ni pun tak ada masalah. Biarkan kosong pun tak ada masalah. Bacaan volumeter pun biarkan kosong, tak ada masalah. Tapi unit pastikan tulis kat sini V. Baik. So, lengkap dah sudah kita punya perbincangan kertas 3. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Macam mana dengan kawan-kawan kita dekat sekolah tu? Selamat ke? Ataupun apa yang kamu tengah buat tu? Okey, cikgu. Cikgu dengar tak? Dengar? Siapa yang Virus. Oh, dahsyat. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Nak buat kuis ni jap. Tapi soalan ni soalan. Alamak.